Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Sidi Muhyiddin Abu Muhammad Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di ribatnya pada pagi Jumaat 12 Rajab tahun 545 Hijriah. Jika engkau mahukan kerajaan di dunia dan di akhirat, hendaklah engkau serahkan dirimu semua sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Kelak engkau akan menjadi amir dan ketua ke atas dirimu dan ke atas orang lain. Aku sungguh-sungguh menasihatkanmu, maka terimalah nasihatku ini. Aku sudah percaya kepadamu, maka hendaklah engkau percaya kepadaku pula. Jika engkau berdusta dan terus berdusta, kelak engkau akan didustakan. Dan Tuhan akan menjadikanmu terus didustakan. Tetapi jika engkau berkata benar dan terus berkata benar, kelak Tuhan akan menjadikanmu orang yang dipercayai secara terus menerus. Macam mana yang engkau lakukan, begitulah akan datang balasanmu. Ambil daripadaku obat buat penyakit agamamu, dan gunakanlah obat itu. Kelak engkau akan mendapat afiatnya, kesembuhannya. Orang-orang yang terdahulu terus mengelilingi timur dan barat kerana mencari para wali dan para salihin. Yang mereka itu adalah tabib-tabib hati dan agama. Jika menemui seseorang di antara mereka, mereka terus meminta daripadanya obat bagi agama mereka. Tetapi kamu sekarang, orang yang sangat kamu benci ialah para fuqaha dan para ulama dan awliya. Yang mereka adalah para pendidik dan para pembimbing kepada agama. Bagaimana kamu sampai dapat menemui obat yang ada di tangan mereka? Apa gunanya ilmuku dan obatku buatmu? Kerana setiap kali aku benarkan asas buat agamamu, lalu engkau terus melanggarnya. Aku berikanmu obat, tetapi engkau enggan memakainya. Aku katakan kepadamu, jangan makan suapan ini kerana padanya ada racun, dan makanan yang ini kerana yang padanya ada obat. Tetapi engkau tidak mau mendengar nasihatku, dan engkau masih mau makan makanan yang ada racun padanya. Nanti sedikit masa lagi akan lahir padanya pada binaan agamamu dan imanmu. Aku tetap akan menasihatimu, dan aku tidak takut pedangmu, dan aku pun tidak ingin emas perakmu. Siapa yang dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, dia tidak takut sesiapa pun sama sekali, biar dia itu jin atau manusia, dan tidak juga kepada semua binatang melata di atas bumi, yang buas di antaranya dan yang mengganas. Bahkan tidak kepada semua makhluk dalam bentuk apapun. Jangan berani menyia-nyiakan Tok Guru yang mengamalkan ilmunya. Kamu semua jahil tentang Allah Ta'ala dan tentang para rasulnya, serta para salihin dari hamba-hambanya, yang mereka tetap berdiri dengan Allah, yang rela dengan segala perbuatan Allah, yakni takdir Allah. Semua keselamatan itu bergantung dengan rela terhadap qada dan qadar Tuhan, dan bergantung kepada
pendek cita-cita serta berzuhud pada dunia. Jika kamu lihat kelemahan pada diri kamu, barulah kamu segera mengingati maut dan pendek cita-cita. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Tiada yang mendekatkan diri dari para wali, yang mendekatkan diri kepadaku lebih utama dari menunaikan apa yang aku fardukan ke atas mereka. Dan hamba-Ku yang sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan nawafilnya, yang sunat-sunatnya, sehingga aku mencintainya. Dan jika aku sudah mencintainya, maka jadilah aku baginya pendengaran, penglihatan, kuasa dan sokongan. Lalu dengan aku dia mendengar, dengan aku dia melihat, dan dengan aku dia bertindak. Yakni dia memandang semua perbuatannya dengan Allah Ta'ala, dan dengan kehendak Allah Ta'ala pula dia keluar dari daya upayanya, dan dari memandang dirinya sendiri serta memandang diri orang lain. Tegasnya, semua gerak-gerinya dan daya upayanya berlaku dengan kuasa Allah, bukan kuasa dirinya sendiri. Dan tidak juga dengan kuasa semua makhluk. Dia melepaskan dirinya, dunianya dan akhiratnya dari kuasa dirinya sendiri. Semua yang ada pada dirinya sekarang ialah kepatuhan kepada kehendak Allah Ta'ala dan ketaatan. Sebab itulah, kepatuhan dan ketaatannya telah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang menjadi sebab kecintaan Allah Ta'ala kepada dirinya. Dengan kepatuhan dan ketaatan, dia telah dicintai dan didekatkan kepada Allah Ta'ala. Dan dengan kemaksiatan dan kederhakaan pula dia dibenci dan dijauhkan dari Allah Ta'ala. Dengan kepatuhan dan ketaatan, dia merasakan mesra dengan Allah Ta'ala. Dan dengan kederhakaan dan kemaksiatan, dia merasa tersingkir. Kerana siapa yang membuat jahat, dia akan disingkirkan oleh Allah Ta'ala. Dan dengan menurut syarak, akan terhasil kebaikan. Dan dengan melanggar syarak, akan terhasil kejahatan. Siapa yang tiada menemani syarak dalam segala perbuatannya dan hal ehwalnya, maka dia akan binasa bersama-sama dengan orang-orang yang binasa. Demikianlah maksudnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan manusia, kita inginkan kesempurnaan. Bukan kita inginkan sifat abadi. Dan kita inginkan segala yang memberi manfaat kepada kita, menyenangkan, mengembirakan, membahagiakan. Kita manusia nak segala yang sempurna. Segala yang sempurna itu tidak akan tercapai, melainkan bila kita benar-benar menyerahkan segala urusan kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seluruh hidup kita ini kita serahkan kepada Allah. Yang dimaksudkan serah pada Allah ialah redha dan juga tunduk serta patuh. Redha amalan hati, tunduk dan patuh itu amalan fizikal kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyunya, bimbingan dan petunjuk, dan menghantar Rasulnya bagi menjelaskan petunjuk. Maka siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai jalan petunjuknya, maka dia telah menyerahkan dirinya pada Allah. Dan dia telah menunjukkan redha-Nya kepada Allah. Sebab itu disebut dalam hadis, Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dzaka ta'mal iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, telah merasakan kemanisan iman. Orang-orang yang redha
Allah sebagai Tuhannya yang menguruskannya, Islam sebagai ketundukannya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Bila disebut dalam hadis siapa yang membacanya, maka wajib baginya syurga. Kita lihat bila disebut 3 perkara di situ. Redha Allah sebagai Tuhan. Man radiya billahi rabban. Baik, perkataan Rabb maknanya menguruskan. Umpama kita percaya kepada seorang wakil yang uruskan semua hal kita. Kita tak reti beli kereta, seorang ni pandai beli kereta, maka kita ikut semua step. Dia kata okey, photostat IC, kita pun bagi. Dia kata bagi slip gaji 3 bulan, kita bagi. Statement bank, kita bagi. Dia kata nanti ikut saya, kita ikut. Dia kata nanti duit mukanya banyak ni, kita ikut. Nanti bulanannya banyak ni, kita ikut. Maka kereta pun kita dapat. Kita percaya semua pada jurujual ni. Tetapi ini jurujual, dia juga nak cari keuntungan dia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mengambil keuntungan dari makhluknya. Tidak mengambil keuntungan. Kerana keuntungan itu kembali pada makhluk. Sebab itu Allah sebut dalam banyak ayat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan yang dia buat semuanya miliknya. Tak ada satu pun Allah dapat. Sebab Allah tak berkehendak. Kejahatan yang dilakukan semua kembali padanya. Tak ada satu pun mengenai Allah. Semuanya kena pada dia, batang hidung dia. Maka siapa yang nak kerajaan langit dan bumi, yang ini kekuasaan, kegembiraan, kekuatan, maka hendaklah diserahkan semua urusannya pada Allah. Yang kita sebut tadi, Allahu Rabb, menguruskannya. Dan wabil islami dina, dan Islam sebagai kepatuhannya. Baik, kita bila serah Allah menguruskannya, maka Allah pun beri kepada kita satu medium, itu Islam. Islam ini sebagai ujian kita dalam menyerahkan diri pada Allah. Maka tunduk dan bermula daripada kita belajar tentang Islam, melaksanakan Islam, mengembangkan Islam, sehingga kita berkata kita ialah muslimin, kita ialah mukminin. Maka bila Islam itu menjadi ketundukan kita dan semua perkara, maka benar Allah itu Tuhan kita. Ada orang, dia kata saya cinta Allah, saya sayang Allah, tapi semua Islam dilanggar belakang. Aurat dia tak tutup, solat tidak, puasa juga tidak. Tiba-tiba dia berkata, apa yang dia kata? Saya sayang Allah, Allah sayang saya. Tuan-tuan tengok, ada orang mengaku ahli makrifat, tapi menggugurkan semua solat, menggugurkan segala kewajiban, menggugurkan segala perintah Islam. Maka dia sebenarnya tidak merasakan kemanisan iman. Sebab seorang yang kata cinta Allah, Allah akan uji dengan Islam. Akhirnya orang-orang yang cuba sampai pada Allah dengan cara Kristian, Yahudi, dengan cara keperhalaan, dengan cara ilhad, hawa nafsu, semuanya tak sampai. Sebab mereka tak gunakan Islam. Umpama kita nak sampai ke pulau, ya pulau tu ada segala yang kita nak, tapi kita tak mungkin sampai melainkan dengan perahunya, dengan sampannya, dengan kapalnya. Itulah yang satu-satu menyampaikan kita. Ada orang cuba berenang, lalu dikarang. Ada yang cuba cari reka pengangkutan lain, lalu dia juga karam. Kerana Allah dah jadikan satu bahtera yang lengkap, namanya Islam, yang punya tiang-tiang yang kukuh, yang menjadikan kita sampai ke matlamat. Jadi ramai orang kata saya sayang Allah, saya nak sampai pada Allah, tapi dia buang Islam, ditanggalkan Islam satu persatu. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, la tanqudanna ural Islam urwatan urwatan, fakullaman taqadat tasabbasan nasu billati taliha, fa'awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Islam akan terurai satu persatu. Islam bagian simpulan tali, mula dia tercabut satu persatu. Setiap kali ia tercabut, maka manusia berpegang dengan apa yang masih ada. Yang pertama yang akan hilang ialah pemerintahan.
Dan yang kedua ialah solat. Dan kita berada pada fasa akhir sekali. Yang pertama hilang pemerintahan. Sebahagian besar orang Islam tak nampak pun komitmen untuk memerintah cara Islam. Tidak ada secara sempurna. Kebanyakan orang Islam. Kebanyakan Islam tidak mahu, orang Islam tidak mahu memerintah cara Islam. Maka ini adalah kesilapan mereka yang terbesar dalam mendekatkan diri pada Allah. Kalaulah masalah pemerintah ini tidak penting, Nabi SAW tidak perlu berhijrah ke Madinah dan menegakkan negara Islam di Madinah. Dan memerintah. Nabi boleh lantik saja siapa pun jadi presiden negara. Nabi tak apa. Nabi cuma nak pegang masjid, buat kuliah seminggu sekali. Tapi Rasulullah memegang pemerintah. Bahkan Nabi memegang ketumbukan ketua jeneral perang. Tak apalah saya pegang, tak nak. Saya ni orang baik-baik. Dia pegang bagi orang lain. Tidak, Nabi duduk lepas sekali. Nabi jeneralnya. Demikian dalam ekonomi. Rasulullah SAW adalah ketua ekonominya. Nabi beritahu mana yang haram, mana yang halal. Nabi masuk ke pasar. Nabi tinjau pasar. Dia tidak berlaku pembohongan. Nabi menegur yang berbohong. Nabi panggil semua para peniaga. Semua para korporat sambil berkata, Ya ma'syarat tujar, antumul fujar. Hei sekalian peniaga, kamu akan menjadi orang paling celaka akhirat kelak. Akan celaka, kata para sahabat yang meniaga, Ya Rasulullah, bukankah Allah menghalalkan jual beli? Kenapa pula kami celaka? Maka kata Nabi SAW, bila mana kamu benar, ya, kamu selamat. Tapi kalau kamu berbohong, itulah celakanya. Memang Allah menghalalkan perniagaan, tapi Allah tidak menghalalkan pembohongan, penipuan. Rasul mengingatkan pada peniaga. Maka kalau seorang tidak mau tunduk pada Islam, dia tak akan sampai pada Allah. Kalau dalam politik dia tak nak tunduk pada Islam, bahkan kebanyakan orang politik, dia bercakap kita nak adil, kita nak seimbangkan kita. Akhirnya mereka tak buat semua benda tu. Sebab sesuatu yang paling memberi keadilan ialah Islam. Kembali pada Islam. Memerintah secara Islam. Maka Allah menjanjikan pemerintahan cara Islam ini akan kembali. Akan kembali semula. Sebab ialah yang mengubah dunia sebenarnya. Sebab itu kita tengok ahli politik naik akan sama kalau dia tak jadikan Islam sebagai asas dia. Naik siapa pun sama je. Sehingga mereka menjadikan Islam sebagai asas. Dan Rasulullah menyatakan akhir sekali Islam yang tertanggap ialah solat. Akhirnya tanpa segan silu orang-orang berkata kami sudah sampai pada Allah, tapi mereka tak solat. Sehingga mereka kata solat itu cuma gambaran, bukan penting. Hakikatnya ialah kami dekat dengan Allah. Sebab itu Nabi dah sebut, orang yang redha Allah menguruskannya, Islam sebagai ketundukannya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Apa maksud Rasul? Penunjuk arah. Nabi dan Rasul penunjuk arah kita. Tuan-tuan, kita nak ke pulau memang naik kapal, tapi arahnya ke mana? Kalau hari ni kita pakai Wazi ataupun Waze, hari ni kita tahu nak pergi Kuala Lumpur, kita tahu nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi mana Kuala Lumpur ni? Nak pergi dekat, misal kata saya nak pergi dekat tempat ni. Kita tahu nama tempat tu, tapi kita perlukan petunjuk. Nak beritahu ada jalan jam ke, berapa estimate waktu kita sampai. Lalu kita pun gunakan Waze ini untuk kita sampai tempat yang kita nak. Bukan dia beritahu kita sepanjang perjalanan ada speed track, sepanjang perjalanan ada jam, ditunjuk jalan alternatif. Dia siap beritahu pukul berapa kita sampai. Lagi 3 jam dia beritahu kita akan sampai lagi 3 jam, berapa minit. Dia akan beritahu dengan kelajuan yang kita bawa itu. Tentang Nabi ini petunjuk kita. Kalau saya berjalan ke Kuala Lumpur, signboard tak ada, apa tak ada. Memang saya tahu nak ke Kuala Lumpur, saya tak akan sampai. Sebab ni petunjuk jalan semua tak ada. Semua hilang. Orang yang kata nak sampai pada Allah, tapi dia tak ada petunjuk. Kalau dia tahu Allah tu apa, dan dia ada kenderaan untuk sampai pada Allah, tapi jalannya tak tahu, akhirnya dia sampai tempat lain.
Orang kata menghala sini ke Kuala Lumpur, dia menghala ke belakang. Akhirnya dia pusing tempat yang sama. Dia tak sampai-sampai. Dia tersesat. Jadi seperti Kristian. Dia cuba sampai kepada Allah dengan petunjuk yang salah. Maka dia tak sampai-sampai sehingga Allah menamakan dia sebagai dhalin, sesat. Sehingga bila turun Nabi Isa, barulah rungkai kesesatan mereka memeluk Islam. Ini asas untuk kita dapat kerajaan yang sebenar. Tuan-tuan nak kerajaan, tuan-tuan nak memerintah, maka serah pada Allah. Macam mana serah pada Allah? Kita dah sebut. Dan apa yang Rasulullah ajar pada kita? Allah Tuhan kita, Islam sebagai ketundukan dan kepatuhan kita. Dan Muhammad, Nabi kita adalah petunjuk kita, penjelas dan penerang kepada kita. Kemudian kata Syekh, aku ni sungguh-sungguh nasihat pada kamu. Tapi kamu ni tak bersungguh-sungguh untuk mendengar nasihat. Aku percaya pada kamu. Yang ni percaya. Kita, tuan-tuan, bila kita beri nasihat, kita percaya orang ni akan dengar dan berubah. Tapi kamu tak percaya aku. Maka kalau, tuan-tuan, kita tak bersifat benar dalam hal ini, maka kita selama-lamanya tidak akan menjadi orang yang benar. Sebab itu disebut dalam satu hadis. Bila Rasulullah menyatakan, as-sidqu yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah. Fama yazalu rajul yasduq hatta yuktab indallahi siddiqan. Sifat benar itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Dan sentiasalah seorang itu benar sehingga ditulis di sisi Allah dia seorang yang benar, siddiq. Tetapi sifat bohong, wal kadhib yahdi ilal fujur, akan tunjuk kepada kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan akan bawa pada neraka. Fama yazalu rajul yakdzib hatta yuktab indallahi, sentiasa orang tu bohong sampai ditulis di sisi Allah sebagai pembohong besar. Baik, hadis ini bukan sekadar maksud cakap benar, tapi tindakan yang benar. Tuan-tuan, bila kita dengar nasihat, bila orang beri nasihat dan kita dengar nasihat, kita berada pada makam as-sidqu. Apa as-sidqu? Buktikan kebenaran. Kita dah lapang waktu kita untuk dengar nasihat. Maka saya ni, yang sungguh beri nasihat, saya percaya setiap nasihat saya, tuan-tuan dengar dan tuan-tuan akan buat. Saya percaya. Sebagaimana tuan-tuan percaya nasihat yang saya berikan ini nasihat yang benar. Maka kita ni saling percaya mempercayai. Tiba-tiba salah seorang kita menipu. Macam mana? Tuan-tuan yang dengar tak bersungguh nak beramal dengan apa yang tuan-tuan dengar. Maka kita dah menipu. Bila kalau begitu watak-watak kita, puluhan tahun pun kita tak akan berubah. Kita duduk majlis ilmu puluhan tahun, tak berubah, ya. Sebab kamu tak benar. Kalau siap kamu hadir majlis ilmu dan kamu nak beramal dengannya, kamu jadi orang benar, kamu dah jadi baik. Kamu sudah nampak keajaiban syariat ini. Kamu sudah nampak segala kebaikan-kebaikannya. Kamu akan nampak. Tapi kalau kamu masih jauh dan masih nampak dunia itu lebih baik, masih senang dengan dunia, masih bangga dengan dunia, masih seronok dengan ahli dunia, kamu berbohong dengan Allah. Kita berbohong dengan agama kita. Saya duduk dengan nasihat sebab saya nak berubah. Tapi kalau saya tak berubah-ubah apa yang saya dengar, saya bohong pada diri saya. Dan sama juga bila tuan-tuan guru kita bercakap. Sebab dia percaya kita akan buat sesuatu. Seorang guru, dia ngajar dalam kelas. Dia percaya anak murid ni sudah kata faham, maknanya dia akan jawab soalan dengan betul. Tiba-tiba tetap jawab tak betul, dia desperate. Saya dah ajar awak, saya dah tunjuk jalan. Kenapa awak masih salah? Justru itu saya nak hukum awak. Kadang-kadang guru bila anak murid tak lulus periksa, dia marah. Dia rotan lah. Contoh kalau dululah rotan. Kalau sekarang mungkin dia tak rotan, dia marah. Awak saya ajar, saya tanya faham. Tanya buat tak boleh buat. Marah. Marah tadi bukan kerana benci. Kecintaan yang berterusan. Supaya jangan ulang.
Kadang-kadang suatu itu dibetulkan disebabkan kita kena marah, lalu kita betulkan benda itu. Maka ini asas yang kita perlu tahu. Bila kita berada dalam majlis ilmu, kita mesti ada niat yang kuat untuk berubah. Niat yang kuat untuk beramal dengan apa yang kita dengar. Kemudian buktikan. Saya dengar tentang kelebihan qiyamul lail, saya nak qiyam. Saya dengar kelebihan sedekah, saya nak sedekah. Saya dengar tentang kelebihan untuk bercakap benar, saya akan cakap benar. Segala benda yang kita dengar, kita nak iltizam. Sambil kita memohon keampunan kalau ada kekurangan. Ini sifat orang beriman. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami patuh, tapi kami mohon keampunan kalau ada kekurangan. Kita tuan-tuan macam mana pun kita nak buat suatu benda baik, kita yakin ia tidak sempurna. Sebab apa? Kita lemah, kita ada hawa nafsu. Memanglah kita qiyamul lail semalam, tapi nguap-nguap lah qiyamnya. Memanglah kita puasa, tapi nak ada amal sesama, dan hati tu asyik nak berbuka je. Buka ni. Itu kekurangan kita. Memanglah kita baca Quran, tapi bila baca Quran, bila nak habis ni? Duk belek-belek lah yang habis ni. Memanglah tuan-tuan, kita berusaha untuk menuntut ilmu. Berusaha sungguh-sungguh. Tapi dalam hati kita, asyik ni kalau tidur sedap juga. Itulah kekurangan kita dan kita mohon ampun kepada Allah. Memanglah kita nak jadi suami yang baik, tapi kadang-kadang datang buah marah kita juga. Memanglah kita nak jadi isteri yang solihah, tapi kadang-kadang kita tahu ada kekurangan kita. Maka semua benda ni kita tahu, sebab itu istighfar menjadi kelaziman kita. Bila kita istighfar, dia menyempurnakan apa yang kurang, dan dia mengingatkan kita apa yang kita lupa, dan dia memberi semangat apa yang kita dah lemah semangat. Tuan-tuan, saya buat baik, kadang-kadang saya lemah semangat. Bila orang tak hargai kebaikan manusia ni, kita buat baik, kita tolong orang tu, orang pun tak, kita pun lemah semangat. Itu sifat kita. Maka istighfar banyak-banyak, kita naik balik semangat. Saya nak jadi isteri solehah ni, saya pun buat baik, pagi masak sarapan, pengai. Tapi kadang-kadang suami saya, pasangan saya tak appreciate saya, marah pula. Kadang-kadang menyebut perkataan yang saya kecil hati pula. Contoh, kita pun lemah semangat. Baru dengar ceramah tadi nak jadi isteri solehah, nak jadi perempuan yang hebat, berbunga-bunga hati kita. Baru starting dengan breakfast dah kena marah dah. Marah dah kita saja nak suami kita bagi diet, buat roti sandwich, tak ladang salad. Suami terus sama, awak ingat saya kambing ke? Dah. Baru nak jaga kesihatan, suami kena marah pula. Buat pula nasi goreng sekian, awak nak suruh saya gemuk ke? Pula kena marah lagi. Down kita. Tapi suami pun sama. Suami baru nak baik, senyum, menyapa isteri baik. Ni baik ada makna ni. Down kita. Dia kata ada makna tu dah down. Istighfar. Saya sebut tadi kebaikan kita tak mungkin sempurna. Kita tahu benda sebab kita manusia. Dan kebaikan kita kadang-kadang kita lupa buat baik. Maka istighfar diingatkan balik. Dan kadang-kadang bila kita buat baik, lemah semangat sebab kita berhadapan dengan manusia yang tidak menghargai. Betul, kita buat kerana Allah. Tapi lemah kita tuan-tuan, bila dengar suara-suara soksek ni, kita lemah juga. Memang kita nak Allah, pahala dari Allah. Tapi kita tak boleh nafikan kita duduk dalam kelompok manusia. Ayat-ayatnya boleh melemahkan kita. Sebab itu istighfar. Bila kita istighfar, kita maintain. InsyaAllah, si isteri tadi yang nak jadi solehah, walau dikondem oleh suami, dia kekal. Dia pun benar-benar jadi solehah. Si suami tadi yang nak jadi soleh, walau dikondem oleh isteri dia, dia kekal. Sehingga isteri nampak sifat benar dia. Dan kita pun tuan-tuan bila buat baik, orang duk kondem, kata kita tak ikhlas lah, kata itu, kata ini. Kita terus buat dengan istighfar kita. Maka orang tahu, memang kita orang baik. Itu tuan-tuan, istighfar ni amat penting sangat. Bukan 100 kali, bukan 1000 kali, setiap hari dan setiap kali. Jadikan istighfar ini kita punya tonik kita. Minuman tenaga, kalau orang pakai minuman tenaga, makanan bertenaga. Semua benda orang cerita tentang suplemen yang beri tenaga, tambahan, booster. Istighfar lah booster kita dalam kehidupan. Booster sebenar-benar kita. Ya, kita bukan ambil sekali, bukan 2 kali, tiap-tiap kali. Yang booster suntikan tu kita ambil 6 bulan sekali. Mungkin bagi orang yang ambil suntikan lah.
Tapi booster sebenar kita setiap hari ni istighfar. Kita tak payah beratur, tak payah daftar apa-apa, tak payah masuk ikut MySejahtera. Istighfar je, astagfirullah. Tak perlu check in, tak perlu check out. Setiap kali istighfar. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, obat agama kita ada dengan para alim ulama. Obat untuk dunia kita juga ada bersama para alim ulama. Orang dulu mereka cari ulama, mereka cari orang soleh, mereka cari wali-wali Allah. Raung dunia timur dan barat. Kerana mereka tahu kelebihan-kelebihan. Mereka tahu bahawa, tuan-tuan gini, kalau kita sakit, orang beritahu obat tu ada kat Sri Lanka, tuan-tuan pergi tak? Pergi. Dari Brazil pun kita pergi. Kalau kita tak boleh pergi, kita import dia sampai sini. Import dia, mana-mana obat. Ini habatus sauda, dah tak ditanam di Malaysia. Kita import dari jauh. Kita tanya siapa yang ada habatus sauda? Sini. Sebab dia obat. Dia beri kesihatan pada kita. Maka demikian para alim ulama. Kita cari. Kita cari para alim ulama. Kita mencintai para alim ulama. Sebab itu kata Maimun bin Mihran rahmatullahi alaih, salah seorang daripada tabi'in yang masyhur, bahkan dia adalah guru kepada anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Kata Maimun, al-ulama hum dallati fi kulli baladin wa hum bughyati idza lam ajidhum wa wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama. Ulama itu ialah barang yang aku hilang, yang aku cari. Ulama ialah barang hilang yang aku cari. Umpama kita tuan-tuan ada benda berharga hilang, tuan-tuan cari tak? 3 tahun cari. Ada seorang hamba Allah, ni seorang ibu, dia hilang cincin. Cincin emas dia hilang. 5 tahun dia cari. Dia harap akan jumpa. Mana letak cincin? Last kali dia jumpa juga. Sebab dalam kepala ada dia. Mana? Mungkin sini. Setiap hari. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hilang benda berharga lah, tuan-tuan cari berapa tahun? Selama-lamanya. Kalau orang hilang anak, katakan orang hilang anak, waliyazbillah mizal, ujian berat bagi orang hilang anak. Mungkin Allah sabarkan mereka. Tapi cerita dululah kita sebut tentang Nuri Jazlin yang hilang. Lama. Orang kampung saya. Puluhan tahun dulu. Masuk sahabat. Si ayah dia kata, saya tetap rasa anak saya masih hidup. Saya masih mencari. Walau polis dah gagal cari. Walau semua buat cari. Benda tu dah berlangsung hampir 20 tahun. Perlu tanya dia, dah balik kampung, tanya dia. Saya tetap rasa macam dia ada dekat anak saya. Kerana itu barang yang paling berharga. Tetapi kali itu, kita cerita barang berharga. Yang si anak tadi cuma untuk menenangkan mata kita. Kita seronok dengan anak kita depan mata. Itu je. Kita tak tahu apakah anak memberi kita kebaikan akhirat kelak atau tidak. Kita tak tahu yang tu. Yang kita cuma tahu seronok di pandang mata. Sebab itu kita, anak-anak ni jangan terlepas dari mata kita. Kita nak sentiasa. Anak kita pergi asrama, kita pun tengok dia sampai dia naik kereta, naik bas. Kita hantar dia asrama, kita tengok sampai dia masuk bilik. Dia pun tengok kita sampai kita keluar, naik kenderaan. Sebab kecintaan kita pada anak-anak pada mata kita. Hati tu ada, kita tahu. Dari mata jatuh ke hati. Tapi saya maksudkan ialah manfaat kita akhirat kelak belum pasti. Belum. Bahkan manfaat kita kat dunia pun belum pasti. Anak-anak yang kita sayang, manfaat dunia pun belum pasti. Kadang-kadang kita sakit pun dia tak nak tengok. Sebab dia sibuk, dia ada kerja dia. Nak suruh dia berhenti kerja, jangan harap. Kadang-kadang setengah orang, tak semula setengah orang. Kadang-kadang setengah orang ada anak-anak yang disayang sungguh-sungguh menyibuk sepanjang masa. Nak telefon ayah pun payah. Kadang-kadang. Mudah-mudahan kita tak jadi macam tu. Mudah-mudahan kita tak dapat anak macam tu. Tapi saya nak cerita bila seorang hilang anak. Berapa puluh tahun dia cari? Selama dia ada hidup. Selama dia ada nyawa. Selama nyawa dikandung badan. Sama juga ulama-ulama. Kita akan cari dia. Selama nyawa kita dikandung badan, kita akan cari. Dia barang hilang kita. Sebab itu kata Maimun bin Mihran, al-ulama hum dallati fi kulli balad. Ulama ini ialah benda yang hilang yang akan ku cari di setiap tempat. Setiap tempat kita cari. Macam saya sebut lagi contoh tadi, kalau tuan-tuan hilang satu barang, tuan-tuan cari setempat ke banyak tempat?
Semua tempat. Kadang-kadang tempat tu tak logik pula. Ialah kita hilang kat rumah kita, Johor Bahru. Kita cari kat Terengganu. Mana tahu takut-takut jatuh sini. Macam tak ada hubungan. Demikian kita fikir. Tuan-tuan kita hilang kat sini, kita pun cari sini. Sebab mungkin dia ada. Walau kita pun macam confirm hilang kat sini, kat sini. Mana tahu takut ada orang alih, semua alih ke, binatang alih ke. Kita mula fikir mustahil untuk menjustifikasikan kita mesti cari di semua tempat. Saya dah letak kunci kereta kat sini, macam mana hilang? Kat sini ni. Kalau kita tengok sampai setengah jam, macam mana boleh hilang? Kita pun cari sana, cari sini. Akhir cari kat luar. Isteri kita tegur, bang, kenapa sampai cari kat luar? Kan hilang kat situ. Mana tahu, takut tikus buat lari. Mana tahu, kita mula fikir binatang-binatang pun mungkin kacau benda ni. Takut jin ke, toyo ke. Ya toyo, cari. Kerana barang-barang hilang. Kita akan fikir ni kalau bukan orang, saya rasa toyo, Ustaz. Toyo. Bila orang jumpa saya cerita barang hilang kat rumah. Toyo ke, Ustaz? Saya selalu orang kalau cerita barang-barang dia hilang, saya tergini lah, barang tu kalau duit dah simpan kat bank. Toyo tak masuk bank sebab apa? Toyo malu, dia telanjang. CCTV ada. Satu Malaysia tahu. Malu juga Toyo. Tu Toyo tak masuk bank. Jadi kalau orang hilang duit, dia ramai sahabat-sahabat saya cerita hilang duit. Hilang RM50 Ustaz, dah ambil 50. Sini hilang. Saya kalau orang hilang duit ni, saya bagi 3 solusi. Ni bila dia kata, saya yakin bukan orang ambil Ustaz, bukan anak saya. Anak saya ni, saya tak duit. Macam tu pun dia tak ambil. Atau isteri saya lagi lah. Atau isteri saya yang bagi duit Ustaz bulan-bulan. Saya tak kerja, bini saya bagi duit, takkan nak ambil balik. Misalnya, saya kata solusinya 3. Imam awak simpan duit kat bank. Simpan kat bank. Bank ni insyaAllah, makhluk ni tak ambil. Kalau dia ambil pun, bank ganti balik. Bank ganti balik. Kadang-kadang kita bergurau lah. Saya gurau Toyo ni. Toyo tu tak ada. Tapi nama tu popular kat Malaysia. Tapi jenis jin yang suka ambil harta tu ada. Dalam hadis Abu Hurairah ada disebut. Bila Abu Hurairah bertemu dengan jin yang renek, dia berubah wajah dia renek, syekh tua, macam orang kenik tua, lalu mencuri kurma zakat. Dan Abu Hurairah tangkap. Dan dia merayu minta dilepaskan sebab dia ada isteri, ada anak-anak. Maka dia lepaskan. Lalu Abu Hurairah cerita pada Rasulullah, Nabi kata, jangan percaya, dia akan kembali. Maka esok betul dia kembali. Abu Hurairah tangkap lagi. Sampai ketiga kali ditangkap, maka jin yang kita sebut, kalau masyarakat kita panggil Toyo lah. Tapi Toyo Arab pakai baju. Dia ni ambil ni yang disebut dalam hadis ni, pakai baju. Toyo Malaysia tak pakai baju. Itu saya kata kelemahan Toyo Malaysia, dia tak boleh masuk bank, sejuk ekor. Tak tahan, dia tak pakai baju. Malu, telanjang. Jadi, bila kita kata memang ada makhluk jin ni, memang suka ambil barang. Ambil barang kemas. Kadang-kadang ambil tong gas. Tong gas pun ada. Saya pernah jumpa sebuah rumah yang tong gas dia hilang je. Ustaz, memang jin ambil, Ustaz, bukan orang ambil. Saya pernah ikat dengan rantai gini, dia buat cerita. Saya sebut kalau dia duit, solusi pertama bank. Yang kedua, saya kata solusi ni pindah rumah. Dia sahabat saya, memang dia kena teruk lah. Saya kenal lama. Memang hilang, hilang. Mah hilang. Okay, dia pindah rumah. Okay, tak ada. Pindah rumah. Solusi ketiga kalau orang hilang duit. Ni cerita orang hilang duit. Kalau kita cerita ni, kalau dia fikir bukan orang. Mungkin jin, mungkin setan. Solusi yang ketiga. Hilang duit dia tadi, dia ambil satu kertas, dia tulis satu ayat. Ayat pelindung. Tulis, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia pun klik kat duit dia. Dan tengok, ambil hilang tak. Kalau tak hilang, itulah solusi dia. Cari kertas sikit, klik. Pakai stapler, koyak pula duit. Just klik, biasa letak. Tengok hilang ke tak hilang. Kalau tak hilang, alhamdulillah, okey lah. Selesai masalah tu. Itu cerita orang hilang duit. Kalau tak nak hilang lagi, yang paling bagus sekali sedekah. Lagi tak hilang. Kekal sampai akhirat. Dan Allah tambah. Banyakkan sedekah. Dapat duit, kita sedekah. InsyaAllah dia tak pernah hilang. Kekal abadi.
Yang simpan kat bank akhirnya hilang juga. Hilang cara dia lah. Cara belanja, cara itu, cara ini. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita cerita ulama' ni, ialah benda hilang yang kita cari. Bahkan kata Maimun, wahum bughyati idza lam ajidhum. Dia terus menjadi matlamat aku bila aku tidak mendapatinya atau cita-cita aku. Baik, kalau tak ada ulama', aku akan jadi ulama' lah. Jadi matlamat. Cita-cita saya. Kita kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tengok sayur mahal ni, kita pun mula cita-cita nak jadi petani. Sebab apa? Itulah solusi dia. Kita bila tengok satu masalah pencuri ramai, kita pun cita-cita nak jadi polis. Sebab apa? Senang saya tangkap pencuri. Setiap kali kita nampak benda yang paling hebat itu hilang, kita pun nak jadi benda tu supaya kita menjadi sebahagian solusinya. Lalu kata beliau lagi, aku dapati hati aku baik bila aku duduk dengan ulama'. Tuan-tuan, kita kalau tengok realiti hari ni, kita nak jadi baik macam mana? Kita nak ditegur macam mana? Kita nak diingatkan macam mana? Duduk majlis ulama'. Sebab tu kata sahabat Abdullah At-Tustari, beliau menyatakan, man arada an-nazar ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama'. Siapa yang nak tengok macam mana majlis para nabi dulu-dulu, lihatlah majlis para ahli ulama'. Tengok, itulah majlis nabi-nabi. Dalamnya ada zikrullah, dalamnya ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalamnya ada kata-kata ulama', kata-kata orang soleh, kata-kata orang baik. Kan itu, ada seorang ulama' namanya Aun bin Abdullah. Dia kata kepada Umar bin Abdul Aziz. Aun bin Abdullah ini salah seorang penasihat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni orang hebat dah. Orang hebat macam dia, patut-patut tak payah nasihat dah. Dia hebat. Tapi dia tahu bahawa manusia ini tuan-tuan, lagi mana dia dengar nasihat, siapa pun dia tetap dapat kebaikan. Kata Aun, dia kata, ya Amirul Mu'minin, saya dengar orang cakap. Ulama' ni kalau dia dengar orang cakap, maksudnya daripada apa yang didengar daripada guru dan sebagainya. Dengar. Ya, kalau kita orang awam, kita pun dengar orang cakap juga, tapi tak ambil dari mana kita pun tak tahu. Kerana mereka ni banyak dalam majlis ilmu. Maka ada benda yang mungkin mereka tak ingat nisbah pada ulama' mana, tapi dikatakan. Lalu kata Aun, dikatakan, kalau kamu tidak mampu menjadi orang alim, kalau tak mampu menjadi orang alim, in istata'ta an takuna alima. Kalau kamu mampu jadi orang alim, jadilah orang alim. Kalau mampu jadi orang alim, maka jadilah orang alim. Tapi kalau tak mampu jadi orang alim, jadilah orang yang belajar dengan orang alim. Tapi kalau kamu sendiri tak mampu nak belajar, tak, dan ustaz saya nak belajar, tapi jadual saya tak kena ustaz ni. Saya memang nak belajar sebab saya kena keluar sebelum subuh. Kerja Singapura ni, tak kena ni. Dan saya balik pula lepas isyak, memang tak kena. Tak dan. Jadi kata Aun bin Abdullah ini dikatakan, jadilah orang alim. Tak mampu jadi orang alim, jadi orang belajar dengan orang alim. Tak mampu jadi orang belajar, fa'ahibbahum. Jadikan orang yang mencintai mereka. Fa'illam tuhibbuhum. Baik, kalau suka pun tak. Saya pun tak suka sangat Ustaz, sebab saya suka bola je Ustaz. Saya memang kenal ulama' tapi tak suka sangat lah. Maksud tak suka ni, kita bukan peminat dia. Kalau jumpa, buat dirt je lah. Kalau kamu tak boleh suka dia, ada satu lagi cara dia. Kamu jangan marah dia. Jangan benci dia. Wa imma kita jadi orang alim. Wa imma kita jadi orang belajar dengan orang alim. Wa imma kita menjadi orang yang sayang kepada orang alim. Wa imma kalau kita tak mampu sayang, sebab sayang, cinta kan tak dipaksa-paksa. Kita nak minat-minat ni bukan boleh paksa-paksa minat. Saya minat. Tak minat lah. Itu nampak channel kuliah tu tukar channel bola. Dah memang tak minat macam mana Ustaz. Kau dengar kuliah Ustaz pun sambil goreng nasi lah, ketong-ketong. Dengar juga. Atau dengar kalau bunyi-bunyi kat atas atap. Saya buka lah kuliah Ustaz. Supaya kuliah Ustaz ni halau jin tu. Dia suruh halau jin. Dia tak nak halau jin lah badan dia. Ada seorang sahabat saya, anak saudara dia masuk jin. Kacau. Dia tak tahu cara mandi buka kuliah. Jin tu takut dengar kuliah. Jin ni tak dengar kuliah, dia memang takut. Takut, tutup.
Buka kuliah halau jin. Yang aneh itu yang berlaku. Buka kuliah halau jin. Jin dengar suara ustaz tu, dah rasa gerun. Ni alim Rabbani. Hebat. Bayangkan, biasa kita baca Quran sekarang. Ni dia dengar, buka ceramah terus. Jin lari lah. Kita tak kerti nak nasihat jin, biar ustaz ni nasihat jin. Ceramah-ceramah, keluar jin tu. Jadi baik. Jadi kita tak minat. Setengah kita tuan-tuan tak minat. Saya kurang majlis ilmu ni kurang sikit. Kurang minat sikit. Banyak sebab lah dia tak minat. Tapi kalau tak minat juga, jangan benci. Jangan kita tak minat masuk juga ruang komen nak komen buruk-buruk. Janganlah. Orang lain nak belajar, tak payahlah kamu nak komen buruk-buruk. Jangan jadi pembenci majlis ilmu kalau kamu tak suka majlis ilmu. Kalau kamu tak minat masjid, surau, ulama-ulama, orang soleh yang belajar dengan mereka, jangan kamu jadi pembenci mereka. Marah mereka, memfitnah mereka. Ini teruk. Ya, kerana para alim ulama ini mereka obat kita. Sebab itu kita diminta supaya dampingi orang soleh, dampingi orang alim, dampingi orang baik. Kenapa? Mudah-mudahan nama kita ada dalam hati mereka. Tentu bila satu ketika orang tanya kepada Imam Malik, Imam, tunjukkan aku satu amalan yang boleh menyebabkan aku masuk syurga. Lalu kata Imam Malik, cintalah orang soleh. Barangkali suatu hari nanti bila kau mati, Allah Ta'ala memeriksa hati kamu. Maka sebab kamu cinta orang soleh, kamu sayang orang soleh, maka Allah Ta'ala bila dipandang orang soleh, Allah Ta'ala dapati nama kamu ada dalam hati orang soleh. Maka Allah ampunkan kamu. Bila Imam Malik kata, kalau kamu nak masuk syurga, cintalah orang soleh. Sebab nanti, bila kiamat nanti, bila mati nanti, Allah Ta'ala bila dihisap orang soleh, maka dia akan lihat dalam hati orang soleh tu. Kalau dalam hati orang soleh itu ada nama kamu, ada nama kamu, maka sebab itu kamu diampunkan oleh Allah. Kata Imam Malik rahmatullahi alaihi, yajid ismaka maktuban fi qalbihi fayaghfirullahu laka wa yudkhilukal jannah. Bila Allah hisap orang-orang baik, orang-orang soleh, maka Allah dapati ada nama-nama orang tertentu di hati orang soleh. Maka dengan sebab itu Allah ampunkan kamu dan Allah masukkan kamu dalam syurga. Sebab itu kita tuan-tuan buat baik dengan orang soleh, buat baik dengan ulama, sehingga nama kita ada dalam hati mereka. Nak tahu nama kita ada dalam hati mereka, kalau kita tak hadir dia tanya, mana mak, mana Ali, mana Abu. Nama tak datang kuliah. Maknanya nama kita dah ada hati dia. Tapi jangan sampai terpadang pula. Sampai dia dah tak tanya. Malah tanya. Kau nak datang-datang, tak datang, sudah. Aku pun malah tanya lah. Maka nama kita dah tak ada di hati mereka. Sebab itu kita damping orang soleh, kita damping orang alim, kita damping ulama. Sehingga nama kita ada di hati mereka. Ada apa-apa dipanggil kita sebab nama kita memang ada. Okey, nanti bila Allah hisap orang alim, orang soleh, orang bertakwa tadi, dia dapati ada nama kita pada dada mereka, pada hati mereka. Maka sebab inilah syafaatnya. Sebab itu syafaat. Dan sebab itu kita mendapatkan ampunan. Dan kisah bagaimana orang-orang alim, orang soleh, para ulama memberi syafaat ini maklum dan masyhur. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau tak pergi peringkat yang saya katakan mengaji, belajar, paling minimum jangan membenci mereka, jangan jadikan mereka musuh kita. Walaupun kita ada clash, ada masalah kita dengan dia, ingat jasa dia dengan masyarakat tu banyak sangat. Setakat kekeruhan air di tepi, di hilir, tidak akan merosakkan kejernihannya di tengah. Umpama tuan-tuan para ulama dia orang macam sungai, macam laut. Ya, ada part-part laut sungai tu keruh. Ada part-part bahagian sungai tadi mungkin busuk. Mungkin ada. Tapi seumumnya air tu dia ambil manfaat. Laut ni ada tempat cemar minyak, bangkai. Tetapi seumumnya laut tetap indah. Tetap dipuji, tetap dijadikan sebagai bahan pujangga. Keindahan dia, pemurahnya. Ya, laut mungkin pernah menenggelamkan ramai orang. Mematikan, memusnahkan banyak kapal. Tapi kebaikan laut tidak pernah dilupakan terlalu banyak. Yang dimatikan, yang tenggelamkan cuma berapa kerat daripada jumlah bilion yang dapat manfaat. Maka sebab itu orang tetap melihat laut dengan kebaikan dia. Itulah umpama para alim ulama. Betul adalah keleh-keleh kita kadang-kadang bersifat personal dan sebagainya.
Sebab apa? Sebab ni ulama ni menantu kita. Ada gaduh anak dia. Atau mungkin dia pak mentua kita. Atau mungkin dia pun mungkin rakan bisnes kita. Adalah benda-benda tak lalu kat tengkok kita atau tak selera dengan kita. Maka berlakulah benda-benda yang biasa sebagai seorang manusia. Tapi ini tidak mengurangkan kehormatan kita pada mereka. Paling kurang mulut kita jaga jangan membenci mereka. Sebab kesannya buruk. Kesannya teruk. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mereka para alim ulama sentiasa mendatangkan obat pada kita. Mereka mendatangkan banyak perkara-perkara yang boleh melembutkan hati kita. Mereka membawa banyak kesedaran-kesedaran atas kealpaan kita. Oleh itu tuan-tuan ambillah obat daripada mereka. Makan ikut arahan mereka. Nescaya kita akan dapati keafiatan, kesihatan. Ini di antara beberapa pesan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walaupun kita tak habiskannya. Namun insya-Allah kita akan sambung balik beberapa manfaat lain yang masih ada yang belum kita syarahkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.